الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وتابع التابعين وكافة الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابهم والملائكة المقربين وأولياء الله الصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات لهم بالسر والسواء أصولنا لأصولنا وفروعنا ومن ينتسب إلينا أجمعين بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai yang mencipta alam ini, Rabbul Alamin, alam dunia, alam akhirat, dan alam yang kita akan menerima balasan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini, sama ada kita taat ataupun kita ingkar, kita tetap mendapat balasan. Tuhan yang memiliki arsy yang besar, yang agung, Tuhan yang menghidup dan yang mematikan, Tuhan yang mengampun dosa. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis dan umur kita pada pagi yang mulia ini. Kita mulakan hidup kita dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan Allah taala berkati dan bekali kita dengan ilmu pagi-pagi sebagaimana yang didoakan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan taqabbal. Tuan-tuan rahimakumullah, dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang sifat sabar, kerana satu sifat yang mulia. Perlu Allah cipta sifat sabar ni kepada manusia untuk hidup atas dunia ni. Kalau manusia tidak pilih sifat sabar, maka huru-hara dunia ni. Dan kadang-kadang kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia confuse sabar ini macam mana. Terpaksa sabar ataupun memang kena sabar, ataupun dah tak ada pilihan, kena sabar je lah. Allah Ta'ala sebut wallazina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim,
Dia sabar kerana mencari redha, ibtigha, mendambakan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana nak dapat redha Allah taala perlu melalui sifat sabar. Ya. Redha Allah taala maha luas. Ya. Tapi kita jadi sempit bila kita tidak ada sifat sabar Allah taala. Yang dimaksudkan ialah sabar dalam hal-hal yang diharamkan dan dosa. Kerana kecenderungan nafsu ialah benda-benda yang lawan. Biasa nafsu ni dia suka perkara yang bertentangan dengan syurga. Sebab tu bila Allah Ta'ala ciptakan syurga, Allah perintah malaikat lepas cipta, pergi kau tengok syurga aku tu. Oh tu semua orang nak masuk. Semua orang nak masuk. Jadi Allah ciptakan di luar syurga itu awarid. Kemudian Allah Ta'ala suruh pergi sekali lagi. Bila dia nak masuk, dia lihat ada benda yang dia kena, orang nak masuk ni ada perkara yang dia kena lalui. Apa dia? Perintah Tuhan, solat, puasa, buat baik, apa semua. Jadi macam mana dia kata? Tak ada orang yang nak masuk syurga. Sebab dia kena lalui perintah Tuhan sebelum dia nak masuk syurga. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan neraka. Pergi tengok neraka pula. Oh, dia kata tak ada orang nak masuk neraka ni. Tak ada orang. Jahannam terus dalam tu. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan perkara yang mendorong masuk neraka. Pergi. Bila dia pergi tu memang ramai masuk. Kalau tengok ke neraka tu tak ada siapa nak masuk. Tapi bila lihat kepada perkara yang dia lalui tu, semua perkara yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, nikmat, benda yang memenuhi nafsu, keinginan. Jadi untuk lalui hidup ini, Allah Ta'ala kata apa? Sabar dalam hal-hal dosa ni. Dia nak buat sangat tapi kita sabar, tahan. Kerana apa kita tahan? Kenapa kita sanggup menghadapi perkara tersebut, susah payah ni? Kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kata orang yang sabar, pertama kena hadap benda-benda yang haram ni, kena sabar. Yang kedua, sabar bila Tuhan kata wa aqamus salah. Ni ayat 22 lagi ni. Ayat ni panjang. Wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah. Kita nak sembahyang subuh ni tuan-tuan, banyak benar halangan dia. Kerana apa kita pergi? Kerana redha Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mendirikan salat. Maksud mendirikan salat ini apa? Kita jaga batas. Sebab solat ni bukan sekadar kita ambil wuduk ikut suka kita macam mana. Kita pun belajar ambil wuduk, ambil wuduk dengan kaifiat yang betul. Kemudian kita, hal keadaan kita pun betul, iaitu bersih, kena najis. Sampai kita berdiri depan Allah Ta'ala, angkat takbir sampai salam. Sepanjang 13 rukun yang kita nak buat ni banyak benar. Dia punya kacau bilau dia tu, gangguan rohani kita. Kena sabar dalam mendirikan solat. Sebab itu solat ini dia tak boleh cincai. Kalau orang cincai ni memang orang tak sabar. Orang tak sabar dia laju dia semayang. Orang yang sabar ni dia akan buat dengan tertib. Pasal susah. Senang ya semayang kan, susah, ikut je orang. Dia kalau dia tanamkan cara semayang itu sampai ketua dia buat macam tu.
Lepas tu dia rasa macam tak ada apa. Sedangkan solat ini perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala supaya dilakukan dengan penuh tertib. Selesai ke bab solat ini? Tidak lagi. Kata Tuhan, solat ini kalau nak buat dengan rasa khusyuk, dengan rasa yang disuruh ini berat, kena sabar. Dan selepas solat apa dah? Wa anfiqu mimma razaqnahum. Nak bagi nafkah ni juga kena sabar. Dan menafkahkan sebahagian, Tuhan bukan minta dalam ayat ni apa yang kau dapat gaji 10,000 sedekah subuh ke berapa kan. Mimma, kata Tuhan. Mimma ni maksudnya sebahagian daripada aku yang bagi. Kami rezekikan kepada kamu rezeki hari ni berapa banyak. Sebahagian je Tuhan nak infakkan kepada jalan yang ataupun cara yang diberkati, yang disukai, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So nak bagi tu, dapat seronok, nak bagi yang susah. Kan bab nak keluar duit, nak bayar ke cukai ke zakat ke kan, bayar parking ke, semua orang tak berkenan tu. Kan tapi bab dapat balik ni, yang tu kalau boleh berebut orang nak ambil. Kan tak cukup syarat pun mengaku ada syarat. Nipu lagi kalau nak dapat satu benda. Kan? Jadi bab memberi ni Allah Ta'ala suruh pada siapa yang patut kita bagi. Mimma, Tuhan perintah bagi nafkah ni ada orang yang wajib diutamakan. Iaitu anak isteri kita, kaum kerabat kita, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang memerlukan. Sebab tu dalam bab satu hari Nabi SAW dia cerita pasal sedekah ni. Bila Nabi selesai cerita bab sedekah ni, Nabi dikunjungi oleh seorang wanita, nama dia Zainab. Zainab datang ke rumah Nabi SAW. Dia minta izin. Jadi isteri Nabi kata, ya Rasulullah, ada Zainab nak jumpa. Nabi kata, Zainab yang mana satu ni? Kata isteri Ibnu Mas'ud, kata dia. Okeylah, masuklah jumpa Nabi. Jadi kata Zainab, ya Rasulullah, tadi kamu ajar, kamu suruh kita bersedekah. Aku nak bersedekah lah ni. Pada orang yang kamu sebut tu. Tiba Ibnu Mas'ud kata, akulah dan anak aku ni lebih berhak kamu bagi sedekah. Suami kata kat dia gitu. Macam mana ya Rasulullah? Suami Zainab ni kata, daripada kau sedekah pada anak yatim ke, kepada orang lain nak sedekah, aku dulu kamu kena bagi. Suami cakap kat isteri macam tu. Macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, Ibnu Mas'ud betul. Betul kata Ibnu Mas'ud tu. Sebelum kamu nak sedekah pada orang luar, kamu kena sedekah pada suami dan anak kamu dulu. Bukankah dia wajib bagi nafkah? Dan dia tak ada duit lah tu. Sampai dia miskin. Ibnu Mas'ud dalam tu dia kata dia orang yang miskin, yang tak cukup duit. Isteri banyak duit. Jadi yang perlu sebelum kita nak belanja kepada orang luar, bagi dulu pada suami. Bagi dulu pada suami dan anak. Itu yang kata Nabi, yang tu yang betul. Betul kata Ibnu Mas'ud. Rezekikan kepada kaum keluarga dulu. Ada anak, dia dah besar lah, dah luar daripada kita, tanggungan kita, dah kahwin, tapi miskin. Ada orang kata, anak saya miskin, boleh ke saya, patutnya kalau kata dah pencen apa semua ni kan, ialah dia baru mula nak hidup 2-3 orang anak kan, saya nak bayar zakat pada anak saya, boleh tak nak keluar zakat? Bukan nak bagi semua lah, zakat tu adalah 700-800 katanya. Dia nak bagi apa pada anak tu kan, cucu, dia nak tengok nampak daih nguh kan. Aku kata fikir bandar apa, fakir bandar, miskin bandar. Boleh kan.
Dia bukan bawa nafkah kita sebab dia cari kerja. Dengan kerja dia tu golongan orang kata miskin bandar lah. Dia sepatutnya kalau minta kalau ikut syarat tu kan, ya, memang gaji orang miskin di Kuala Lumpur. Tapi kalau di kampung dia banyak tu tak miskin dah kan, dengan keadaan cara hidup kampung tu boleh sangat dah, boleh lah lepas lah. Tapi bandar ni semua benda berduit, jadi dia pun kata nak bagi pada anak dia, okey kan. Tuhan kata begitu kan, perintah memberi infak daripada sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah tu nak bagi pada orang tu, tapi melalui kita dengan kewajipan-kewajipan macam ni. Nak lihat bagaimana kita dengan dunia, macam mana kita sayang sangat ke dengan dunia ni kan. Cara dia sirran wa alaniyah, sama ada kita infak itu secara sirran ni kata Tuhan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terang, bagi terang-terang kan. Kalau keadaan boleh kita bagi terang-terang, bagilah, infaklah dengan cara yang baik kan? Bukan nak menunjuk-nunjuk, cara yang baik di malam ataupun di siang. Malam sirran wa alaniyah ni banyak ulama tafsirkan ni, malam tu kita buat secara rahsia lah, orang tak tahu siapa. Kita tahu dia orang susah, seorang masjid orang kaya pergi hantar beras, minyak, makanan di rumah dia, tak tahu siapa hantar. Tu sirran kan, tak nak, ataupun tak nak dia malu hantar malam kan. Ada nak buat hantar siang, tak salah juga. Tuhan kata boleh buat cara sembunyi, boleh buat cara terang-terang dan Tuhan perintahkan wa yudra'una bil hasanati sayyi'ah. Allahu akbar. Kenapa Tuhan tutup dengan ayat ini kan? Tuhan kata apa? Dan kepada manusia yang beriman ni, memang kita ni pendosa kan, pelaku dosa kita belaka ni. Tuhan kata tolak yudra'una bil hasanati sayyi'ah, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. So, kalau kita banyak dosa-dosa silam kan, dosa-dosa silam yang kita mengaku secara hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruang masa hidup yang ada ni banyakkan buat kebaikan, supaya kebaikan itu dapat menolak, menghapuskan kejahatan dosa. Sebab kita kena ada rasa dosa ni benda yang kena padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan doa kita. Kan kita minta pada Tuhan, Allahumma ghafir, ya Allah ampunlah dosa. Macam mana cara Allah nak ampun dosa kan? Banyak Tuhan sebut dalam Al-Quran rasa gelisah kan, yang kita nak aman, tentram. Kalau rasa gelisah, susah, musibah, sakit, itu semua kaedah penghapusan dosa. Sebab tu ada ulama sebut dia kata apa, kalau kita ditimpa musibah kan, musibah tu lama pula tu, bukan sakit tu. Sakit satu, lama sakit, itu tujuannya juga yang sama, untuk apa dosa. Musibah ni kan, kita susah nak membesarkan anak, dah besar, na'udzubillah, minta jauh. Anak itu pula buat masalah dalam masyarakat sosial, tak mau dengar, susah. Anak yang tak mau dengar ni, anak yang jadi anak, contohnya main game, isap dadah, kena tahan di lokap. Mak bapak ni susah, ibu ni kalau suami dia tak ada, dia jadi susah. Anak seorang dua tapi jadi macam ni pula. Ibu yang baik dia redha. Sebab apa? Itu cara dia himbau balik Allah Ta'ala nak apa dosa-dosa silam dia. Cara dia, Allah Ta'ala bagi musibah. Ada orang yang Allah bagi musibah kereta dia rosak selalu, jalan-jalan rosak, kan? Musibah kat dia. Bila kata ini musibah ni, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia. Dan kita duk ingat musibah apa dosa ni sakit terbaring je.
kan? Susah hati, susah hati ni kerana apa? Kerana ujian dalam keluarga. Itu juga satu daripada cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa, nak suruh buat pahala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang redha ni, Tuhan kata apa? Diberi pahala dan dihapus dosa. Dua dapat. Satu benda, two in one. Dihapuskan dosa, diberi pahala, satu Tuhan sebut, ataupun diberi pahala dan dihapuskan dosa. Masya Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, apa dia? Idfa' billati hiya ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Allah kata, tolaklah, buanglah kejahatan itu dengan cara baik, ya? Kita kena buat dengan cara baik. Nak tolak kejahatan, jangan ni, tolak kemungkaran dengan cara yang baik, ya? Kena strategi. Kita tahu kita tak boleh nak lawan tu, dia nak buat juga kejahatan, maka strateginya kita kena buat lain. Daripada dia pergi ke sana, kita tarik dia pergi ke surau, pergi aktiviti yang lebih baik. Buat cara begitu. Idfa' billati hiya ahsan. Tapi kalau Tuhan kata, jika tiba-tiba antara kamu dengan dia ni jadi masalah, jadi musuh, kan? Jadi bermusuh, antara kamu ni ada permusuhan, seolah-olahnya dia ni dulu teman, kawan yang sangat baik, ya? Maka sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang yang sabar, kan? Jadi musuh, kita nak ajak dengan dia, orang yang kita nak bawa kebaikan ni, orang yang disebut sebagai orang yang baik, bila kita ajak ni jadi musuh dengan dia, jadi bergaduh dengan dia. Maka Allah Ta'ala kata apa? Sifat yang baik itu tidak dianugerah melainkan kepada orang yang sabar. Orang yang sabar je ada kekuatan, itu orang yang baik. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai zu hazzin azim, orang yang dapat untung yang besar, kan? Orang yang sentiasa fikirkan bagaimana nak membahagiakan orang lain daripada terjerumus dalam perkara-perkara larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit mukadimah daripada surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd, satu ayat kita kongsi sebagai mukadimah. Kita nak baca hadis ni, mukadimah pun dah setengah jam belum masuk hadis lagi. Tuan-tuan rahimakumullah, daripada Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa ja'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ni cerita pasal hadis ni, nak cerita pasal apa tuan-tuan? Kaya hati ni, amal yang menjadikan seseorang itu rasa kaya dalam hati, bukan rasa kaya dalam hidup. Hati ni, kalau kita lihat rumah kita sederhana tapi hati kita kaya, cukup dah. Yang tak cukup masa ni, bila hati rasa tak puas dengan dunia, dan dunia ni macam tu lah, dia kata macam kita minum air kan, laut tu kan luas, kita minum sikit lagi dahaga, minum lagi, pecah perut minum. Pasal apa? Tak puas, tak hilang dahaga.
Begitulah dunia, tidak pernah menghilangkan rasa puas. Tapi bila kita berhenti, bila hati kata, hati kaya cukup lah. Dia boleh tinggal dunia ni, datang sembahyang zuhur, tinggal saat sembahyang asar, tinggal saat untuk sembahyang maghrib, kan? Ini orang yang hati dia rasa kaya. Itu ditunjuk dan diajar oleh Nabi kita kepada umatnya, kan? Nabi tunjuk, kan? Satu hari sahabat lihat, Saidina Umar lihat, cerita tu, hadis tu panjang dalam Bukhari, kan? Jadi Nabi pergi jumpa, Nabi lihat, Nabi benarkan Saidina Umar masuk. Saidina Umar masuk bilik Nabi ni, dia ada isu dalam rumah tangga dia. Nabi terasa hati dengan isteri-isteri Nabi. Jadi Nabi ni asingkan diri sebagai seorang suami. Kalau berasa hati dengan keluarga dia, dengan ahli keluarga, tindakan Nabi ni dia asing diri dia, duduk atas bilik, dan ada orang jaga di luar. Dia pesan, jangan bagi siapa kacau aku. Saidina Umar ni dia sensitif. Bila dia dengar Nabi tu macam tu, dia pergi menghadap Nabi. Dia nak masuk, tak bagi, pasal Rasulullah pesan dia tak nak jumpa siapa-siapa. Saidina Umar duduk kat luar, cakap seorang-seorang, tapi suara dia tu tujuannya nak bagi dengar ke Nabi dalam. Nabi dengar suara-suara, panggil Umar masuk, panggil Umar masuk. Dia masuk. Bila masuk, dia tengok Nabi pakai apa? Pakai izar, maksudnya pakai kain yang tak baju. Nabi pun macam tu. Kita kalau tak baju pun ikut sunnah lah. Nabi dalam bilik begitu, kan? Tak pakai baju. Jadi bila tak pakai, bila Nabi beralih ni, Saidina Umar menangis tengok belakang Nabi berbekas-bekas. Bila dia tengok bilik tu, ada jubah Nabi gantung lusuh. Nabi tengok, Allah, dia kata, ya Rasulullah, kamu cakaplah kami buatkan apa nama tu, katil yang bagi sedap sikit lah, kan? Tak adalah bekas badan Nabi. Apa kata Nabi? Malid dunia, apalah sangat aku untuk dunia ni, buat nak tidur, dia kata. Nabi dia ajar supaya kita ni tidak sangatlah, bukan salah nak beli, tuan-tuan nak beli katil yang ada harga 500, ada harga 1000. Banyak duit beli hak 8,000. Katil je 8,000, tilam saya 6,000, rangka dia tu 2,000. Saya tahu ni, saya pergi, saya tengok dia kata ada promosi 50%. Masuk-masuk dah promosi dah 8,000. Dah promosi 8,000 tu, harga sebenar pun belah ribu, tahu. Saya tanya apa kelebihan dia? Kata ni spring dia daripada Jerman lah. Kalau tidur tulang belakang, kan, tidur tulang belakang ni dia macam-macam, lambar dia apa semua, kan. Nak tidur nyenyak, kata kalau susah hati tidur kata apa pun tak boleh tidur, kan. Nak tidur nyenyak tu dia hospital pun tengok tu, dia bagi yang ni tidur, kita nampak dah tenang dah, doktor kata bagi tidur. Betul ke tenang? Dah gelisah pun roh dia, kan. Jadi Nabi nak ajar umat dia tentang dunia ni, rasa kaya dalam hati. Maka iaitu hendaklah seorang itu beramal sebagaimana yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tidak meringankan, kata Nabi. Cara kita nak jadi kaya hati ni, jangan ringankan segala yang difardukan. Tu yang diwajibkan lah, kita tak rasa ringan, kita rasa diutamakan. Orang ringan ni dia tak apalah, sat lagi lah, sekali udah tinggal 5 minit nak masuk waktu. Masa itulah dia rasa nak pergi ambil semayang, dengan lajunya, dengan apa semua, dengan temengah-mengahnya duduk dalam saf, kan, duduk tengok lagi jam tinggal 3 minit, sempat angkat takbir, lepas tu blackout, apa nak baca lepas tu, lalas sekali, tak ada rokok, dah azan, lepas tu tanya orang, sah tak aku punya semayang tadi ke kena ulang? Dia cari pasal, ada 2 jam tadi, nanti dia tak buat, kan. Jadi sebab apa? Sebab dia meringankan segala yang difardukan. Lagi kata Nabi, menyempurnakannya setiap waktu.
dalam waktu kita buat, kan? Macam sekarang ni masih ada lagi ke subuh? Habis dah ya? Habis dah subuh, kan? Dan jadikan apa yang difardukan Allah itu dikemukakan, maksud dilakukan, dilaksanakan, dibuat. Dan apa yang diharamkannya itu ditegah, itu jauh-jauh, maksudnya dia jauhkan perkara tersebut. Maka apabila seorang itu macam tu, maka tentu tentu ia beratkan ke atas dirinya solat 5 waktu, lebih berat daripada sekalian perkara. Dia akan rasa 5 waktu semayang ni adalah prioriti dia bila dia jaga daripada tidur pagi tadi, yang dia ingat nak semayang subuh. Lepas semayang subuh selesai kuliah, kan, dia keluar balik rumah, yang dia ingat apa? Zuhur sekejap lagi, kan? Dia tak ada ingat benda lain. Nak cari rezeki, memang kena cari rezeki. Ya Allah, aku nak cari rezeki, tapi janganlah cari rezeki sampai lalai aku tak semayang zuhur, kan? Jadi macam mana cara dia? Nabi kan ajar kita pagi-pagi, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Kita nak cari rezeki, kita kena ada ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'ah. Kemudian dengan ilmu tu kita dapat rezeki yang luas, wa amalan, dan dapat beramal. Dia doa tu dia minta dengan hati, Allah pun tahu, ya. Dia keluar kerja pukul 12.30 selesai, niaga ke apa ke semua habis, buat kerja pun semua selesai, tak ada tertangguh, dia boleh pergi semayang. Tu Tuhan atur sebab dia minta, dia dapat ilmu macam mana nak selesaikan masalah ke, berniaga ke apa. Kalau kerja dengan orang, kerja dia memang tip-top, selesai. Bos tengok tak ada benda dia nak, okey, fine, kan? Itu saya nak pergi semayang awal sikit, nak keluar pukul 10, pukul 12.30 saya nak keluar dah pergi masjid seorang, Zuhur pukul 1, kan? Dia kata dah okey kerja, hati bos pun suka, pergilah, kan? Amalan dia awal waktu semayang, tu rezeki dia, kerja dia pun selesai, kan? Hari-hari dia dapat gitu, kan? Tak semestinya banyak, tuan-tuan. Ada orang dapatnya 500 sehari, 1000 sehari, tapi untuk dia mungkin 100 je. Yang lain tu untuk orang, untuk bil elektrik lah, untuk itu, untuk workshop lah, kan? Balik-balik kata aircon panas, servis aircon, balik pula itu tak hidup pula mesin basuh, panggil mesin basuh pula, kan? Tu anak pula minta duit itu, macam-macam, kan? Last kali untuk kita tinggal RM20. Tu ada yang macam tu, RM20 je untuk aku, kan? Tuan-tuan rahimakumullah, ya. Dia akan beratkan sembahyang 5 waktu lebih daripada sekalian perkara. Kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah sunat. Solat kita sempat sembahyang tadi, ya, sunat fajar, kan? Kemudian masuk lagi sembahyang sunat duha, suruh dan sebagainya. Ada orang tak sempat, ya? Kita sempat lagi. Orang kata, sempat lagi, ya, haji sembahyang, alhamdulillah sempat. Kerja kat mana? Jauh tu, sempat, kan? Kita minta kat yang mengatur hidup kita, sempat, ya Allah bagi kesempatan aku nak sembahyang duha, kan? Anak berapa orang? Anak 8. Oh, yang ni anak 2 orang tak sempat, anak seorang tak sempat, anak 8 orang tu sempat sembahyang. Pergi hantar anak, sempat lagi, kan? Masa bila sembahyang? Allah sembahyang ni, Tuhan bagi tempat mudah, ambil je lah sembahyang dalam di rumah, kan? Hantar anak, lepas tu duduk bawah pokok tu pun boleh sembahyang, duduk bawah apa nama, gazebo tu, kat RNR, ramai orang, tu semua nak bagi alasan, tandas penuh, tunggu habis, dah ambil air sembahyang siap-siap ni air dia ni, air apa, mineral ni, ambil sembahyang kat situ. Tu bentanglah alas paper ke apa ke sembahyang bawah pokok tu,
Boleh je kalau nak buat dia tu. Zaman dulu bukan ada macam kita R&R, berekon, kipas, tempat ambil uduk. Kita kalau tak jumpa yang tu tak semayang kita. Jalan-jalan sampai tak masuk waktu, jalan lagi tak jumpa masjid. Tak jumpa sampai jumpa habis Zuhur. Ya Allah, aku dah cari tempat tak ada. Ni dah habis Zuhur. Orang kata berlambak tepi jalan kau nak semayang. Sungai pun ada kamu lalu tadi. Tapi itulah alasan kita. Dan baru ni ada sekolah buat apa? Kem bina insan, budak-budak lah awal cuti. Tanya dia, saya disuruh majlis penutup. Apa yang kamu dapat 3 hari 2 malam? Ada seorang budak tu semayang dalam hutan katanya. Tak pernah kami semayang dalam hutan. Seronok semayang dalam hutan, seronok. Dia first time semayang dalam hutan, ustaz dia bawa semayang kat hutan tu. Semayang kat mana? Semayang kat tepi sungai. Dia tunjuk gambar pakai kasut apa semua, bersih dah. Ustaz kata bersih apa semua, semayang. Bukan semayang ikut situasi dekat sekolah ya. Ada surau nak tunjuk kalau kamu dah masuk waktu, tengok anak bayang-bayang apa semua, semayang. Jangan tinggal semayang. Nak latih. Sebab satu masa nanti yang kita sedang duduk macam ni, mungkin tak ada macam ni. Kan? Kita hari ni ada air. Kan? Duduk 20 tingkat, 25 tingkat. Lepas tu keluar notis, start daripada hari Isnin sampai hari Rabu, air tak ada. Kita punya tank tu boleh dah tahan sehari. Dah biasa guna mandi, semua mandi 2-3 minit lama, habis air tak sampai sehari. Nak buat macam mana air tak ada? Tak semayang 2 hari. Pasal air tak ada. Tak tahu nak semayang macam mana kalau tak ada air. Sebab tak ada ilmu kan. Tinggallah semayang. Kami tak semayang. Bukan saya rasa orang surau sini, imam pun air tak ada. Dia duduk sangka dia duduk tingkat 18, surau kat bawah tu tak dengar suara azan apa semua, pasal semua tak ada air. Kawasan ni tak ada air. Dia tak ada ikhtiar. Kalau dia surau tu mengajar bab ni, kena cari sampai, kalau kena beli ni satu ni untuk ambil wuduk, wajib beli. Sebab apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Kena beli. Kalau tak sempurna benda wajib melainkan dengan beli perkara tersebut untuk berwuduk, maka wajib beli. Yang tak belajar dia rasa mudah. Bukan salah aku, air tak ada. Jadi tak berat dia, kan? Dan juga berat ia kepada menunaikan rukun Islamnya, seperti sedekah wajib, ini zakat lah, puasa wajib, Ramadan dan haji. Dia kena berat. Kalau tak buat haji, dia akan impun duit. Impun duit nak pergi haji. Dan sekarang haji dah mahal pula tu kan. Dulu dia ingat dapatlah subsidi, sekarang dah tengok gaji pula M40 kan. Silat-silat campur dengan isteri jadi T20 kan. Kena 30,000 tu mana nak cukup kan. Campur boleh campur pun tanggungan besar kan. Jadi macam mana nak pergi haji tu kan? Dan beratkan apa ibadah wajib yang lain seperti menanggung nafkah anak isteri, berusaha mencarikan yang halal. Pastikan yang masuk ke dalam rumah kita, dapur kita tu halal belaka. Memperbuat apa amal yang sunat daripada wirid, lepas membaca lepas kita baca solat, baca Quran, baca doa, semua tu kita buat. Kita ni ada rutin amalan kita sendiri. Saya lepas subuh tak kurang 100 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yang Nabi sebut hadis ni kita lazimkan baca tahlil itu. Bahkan kerja usaha dan menuntut rezeki di diri rezeki dirinya itu datang di hati dan dikerjakan kemudian daripada sudah
menunaikan solat 5 waktu dan menunaikan bekalan akhirat. So maknanya itu dulu, dia dulu akhirat dulu, baru dunia. Ada orang buat iklan tu yang dekat apa, dekat signboard besar tu, apa ke nama dia, ada orang hantar cerita, kejar akhirat, dunia dah depan. Kejar dunia, akhirat terlepas. Lagi banyak kan, kejar dunia tapi lagi banyak hilang dia. Maka siapa yang memperbuat seperti itu diterangkan, yang diterangkan ini nescaya Tuhan jadikan dia kaya dalam hati. Tu orang yang buat tadi ni, dia dahulukan akhirat, makna hati dia sudah kaya. Orang yang dulukan dunia ni, hati dia miskin. Bila miskin, dia tak cukup, sentiasa nak habis masa, lebih lama dengan urusan dunia. Bukan senang pun, kena marah dengan apa, silap sikit, bos yang cerewet, dia jadikan ni sebagai alasan dia makin jauh dengan Tuhan. Kalau semayang pun sedih, pasal apa, tadi kena marah, buat nak minta izin kat bos semayang pun takut-takut. Buat kata jangan lama, ini banyak lagi kerja. Pergi dah semayang, dia laju dalam hati semayang, teringat tadi kalau saat lagi aku nak tengah semayang ni, teringat depan ni kalau aku nak ini, keluar semayang, tak selesai juga, keluar ada lagi yang tak dipuas hati dia. Sebab apa? Hati kita ni ataupun tumpuan kita bukan akhirat. Kalau tumpuan kita akhirat, maka kerja kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW ingatkan kepada kita dengan hadis riwayat Anas tadi ni. Kata Nabi SAW, siapa yang ada akhiratnya kuat, peduli, maksudnya hammahu ni, dia memang kuat peduli, nescaya Allah Ta'ala jadikan kaya di hatinya. Itu yang dimaksudkan tadi. Kata Nabi, man kana akhirat, siapa yang akhirat tu hammahu ni kuat peduli, Allah jadikan ja'alallahu ghina'u fi qalbih, Allah jadikan kaya di dalam hati dia, yang kuat peduli kepada akhirat, dan dihimpunkan baginya segala kerja. Allah Ta'ala mudahkan kerja-kerja dia. Jadi siapa-siapa yang niat dan amalnya dan usahanya lebih berat kepada menyempurnakan yang diutamakan, yang difardukan Allah Ta'ala, dan barang yang disuruh itu menjauhkan maksiat dan segala yang ditegah, nescaya Tuhan jadikan dia kaya dalam hatinya. Jikalau sedikit ia berharta pun, sekalipun harta dia tak banyak mana, tapi bila kaya hati ni, rasa sedap hidup. Ataupun tidak berharta sekalipun, atau tak ada harta langsung, tapi hidup dia utamakan akhirat, dan Tuhan himpunkan segala kerja baginya, yakni Tuhan jadikan hal ehwal dunianya daripada pekerjaan dari situ dan dari sini, macam-macam kerja dapat, kat situ dapat, sini dapat, dengan senang dan pandai dia menyelesaikannya. Maknanya rezeki daripada macam-macam, ada je orang nak bagi, dari situ dari sini. Tuhan sebab apa? Dia keluar lepas dia buat laksanakan perintah Tuhan ni, keluar-keluarnya ada rezeki dia, dan rezeki yang dia dapat oleh Allah Ta'ala tadi tak halang dia untuk buat ibadah seterusnya, untuk sembahyang zuhur. In between that, masa tu selesai, kat lagi sembahyang asar. Nak sembahyang asar ni, nak balik pula lepas sembahyang asar, nak sembahyang maghrib ni, Tuhan mudah jalan dia, tak ada jam pun, ini lepas asar balik lewat jam tu, kerja tu tak siap lagi. Asar tadi dah nak, orang kata dah hujung-hujung nak masuk maghrib, dia rasa puas hati, dia sembahyang, dia buat kerja sampai pukul 6.30, nak tak balik ni, jalan jam sampai pun kan habis, dia ingatkan nak sembahyang maghrib, tak juga tu.
Ya. Lepas dia semayang maghrib, dia semayang dekat tepi apa nama, meja kerja dia. Orang tengok bagus semayang dia dekat office kan, maghrib dekat office, balik sampai isyak pukul 10 semayang isyak, lepas semayang dengan kalau yang semayang, kalau yang tak semayang letih tidur, kuliah lepas, dengan keluarga lepas, sampai-sampai anak isteri, anak tidur dah, besok pagi kan jumpalah baju tergantungnya, anak tak jumpa lagi. Pasal apa? Dia kena keluar awal, orang subuh dia atas jalan, nanti kat RNA nanti dia semayang, itu pun nak kena cepat kata dia. Kalau tidak sekarang tak ada parking, betul? Parking terhad katanya. Kalau tidak parking jauh, nak jalan jauh, kalau hujan lagi tenggelam kereta. Semua tu Allah bagi dia serabut. Dia jadi serabut dia. Lama-lama dia tak larat, letih. Bila letih, dia mula dah tinggal. Dia mula nak tinggalkan, tak larat aku. Daripada dia nak semayang berjemaah, akhirnya semayang seorang pun dah semayang tak larat lah, nak berdiri duduk atas kursi, belajar semayang isyarat, lama-lama langsung tak semayang, tak larat, ditipu di syaitan jadi yang ditegah dia tinggalkan. Ini Tuhan kata dan pandai menyelesaikannya, menyempurnanya, tidak dengan keberatan dan susah hati dan duka cita. Itu Nabi kata kalau kerja akhirat. Sabda Nabi lagi, dan diberi akan dia oleh Allah Ta'ala dunia. Allah Ta'ala bagi dunia, bukan dia cari dunia, Allah Ta'ala bagi. Dari segala rezeki yang halal dan kesedapan dunia, padahalnya datang segala perkara dunia itu dengan terpaksa. Dunia itu datang dengan terpaksa, tidak dengan dicita-cita. Bukan dia bercita-cita cari, dunia cari dia, terpaksa terima. Dan kehendak hati, bukan dengan cita-cita dan kehendak hati, bahkan dengan kurniaan Tuhan yang melimpah kurnianya. Itu yang kata rezeki melimpah-limpah Tuhan nak bagi kan. Kita dia lihat, kita ada orang tua tu, dia ni banyak dapat sumbangan, cemburu pula oleh orang lain, dengki kan. Sebab apa? Macam-macam orang bagi. Dia ni apalah sangat, siap surau je pun, tapi dia memang siap, dia jaga semayang semua. Dia keluar saat berniaga apa, nasi lemak dekat ujung taman tu, habis awal. Sekali dia boleh datang awal sejam, bersihkan surau apa semua kan, selesai semua, tak ada dia rasa susah, seronok. Habis semayang zuhur, dia pun keluar ni ada sumbangan, ada pisang sesikat, ada beras 5, orang bagi, terima. Dia bukan mencari kan, tapi terpaksa terima kerana orang nak bagi kan. Ada orang jemput pula tu kan, jom Haji katanya, siap minum tengah hari, apa, makan petang. Makan petang murtabak, kata, dapat murtabak. Orang belanja murtabak kata, dan belanja, lepas tu bungkus bawa balik. Kata suami isteri, banyak bukan ni, mana awak beli? Tak beli kan, tak tahu hamba Allah ni dia buat belanja pula ni, ada rezeki kan. Dapat makan murtabak katanya, mahal murtabak ni, berapa, RM5, RM6, dapat 2 keping kan, untuk isteri anak dah RM12. Allah nak bagi rezeki, bukan tengok kerja gaji dia. Ada orang gajinya besar tapi tak beli murtabak, sebab tak boleh, tak cukup. Gaji dia besar daripada siap lagi kan. Orang kata catu lah kan, impun duit baru boleh beli makan, ajak isteri makan KFC. Kawan ni hari-hari makan sedap, murtabaknya, nasi Arab. Siapa? Orang belanja. Tak cukup, orang kata ni bawa balik kan. Tuan-tuan nak beli nasi Arab untuk 5 orang, satu je dah RM18, RM20
Tak tahu 2 bulan sekali baru jumpa nasi Arab. Kalau ada orang selalu pergi masjid ni, ini ada sedekah, orang apa buat jamuan, nasi Arab. Oh, itu orang surau tak? Datang-datang saya sekala, ini datang ni pasal nasi Arab. Muka tak pernah datang. Pasal apa? Viral nasi Arab, datanglah dia. Malu dia. Betul tak? Lama tak nampak. Ada bau ada bau kambing gitu. Bau kambing boleh datang. Kan? Tapi orang yang senantiasa semayang ni ada rezeki orang hantar. Ya, malam lagi ada laksa. Dia beritahu apa buat? Ni malam ni ada kuliah, ada orang infak laksa. Dengar laksa tu ramai sikit orang. yang tak tahu, yang tak bawa kitab pun datang. Rezeki tu Tuhan bagi, terpaksa makan. Dia kata ni kena habiskan ni, siapa nak malam. Ni kata rezeki terpaksa, semua pakai ambil bawa balik. And dapat pula anak isteri kat rumah makan laksa. Pasal tak boleh biar bazir dan boleh basi nanti, bawa balik. Jadi orang rumah kata, ni lah rezeki, awak selalulah pergi surau. Saya tak gaduh masak. Nak masak laksa ni, kalau reti buat jadi, tak reti tak makan nanti. Tu Tuhan atur dalam. Benarnya kata Nabi tak bohong. Kalau dia jaga dunia, jaga akhirat, dunia datang. Jaga masjid, dunia datang. Itu kata Nabi SAW, limpah kurnia. Limpah ni maksudnya benda lebih lah. Sabda Nabi SAW lagi, man kana dunya hammahu ja'alallah faqrahu. Ya Allah, ini yang kita takut. Barang siapa yang dalam hatinya kuat dunia, peduli kepada dunia, nescaya Allah jadikan fakir, miskin antara dua matanya. Antara dua mata tu miskin, pantang. Itu yang kata nak cepat kaya, masuk apa nama tu, ada 500, yang kata apa, invest 6 jam lagi dapat 3,000. Ditunggu 6 jam apa pun tak ada, habis 500 aku. Pasal miskin kat mata, pantang dia kata situ. Ini invest yang halal. Keluar pula gambar saya kat situ, gambar orang lain, pakai letak gambar ustaz-ustazah yang hebat-hebat ni, letak kat situ supaya boleh invest. Nipu belaka. Tapi hati tu nakkan duit, kan? Mata tu nampak jadi miskin, apa saja invest. Tak cukup 500 dapat banyak ni, masuk 5,000, habis lesap 5,000, kan? Tak apa, niaga mesti ada untung rugi. Ambil yang lain pula, kena lagi, satu pun tak untung. Kan? Ya Allah, ramai tu yang jadi macam tu. Barang siapa tu Allah jadikan apa? Jadikan fakir antara dua matanya, dan apa tu, diserapkan Allah Ta'ala atasnya segala kerjanya yang tiada datang akan dia dari dunia melainkan barang yang dikadar baginya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qadarahu. Tidak datang dunia melainkan ikut kadarnya bagi yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang tadi melempah-lempah Tuhan bagi. Dia dapat ke habuan dunia tapi ikutlah sikit kadar yang Allah tentukan. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kaya dalam hati dan miskin ni apa maksud dia? Seorang itu tidak senang hatinya melainkan dengan kaya. Ini biasalah, kan? Maka kaya itu dua macam kata ulama, kaya harta dan kaya nafsu. Maka kaya harta itu tidak menang ia akan hati segala-gala, tak menang, tak menyenangkan ia, tidak menyenang ia akan hati. Orang banyak harta ni tak menyenangkan hati. Selepas dia banyak duit, dia kena buat satu sistem security di office, di rumah. Kat rumah tu pula lagi-lagi security, supaya tak ada orang anak boleh tahu password. Punya tak percayanya. Dah ada dalam bilik, buat lagi peti. Pasal apa? Nanti korang, dia tak akan rasa selamat sekalipun orang yang tidur sebelah dengan dia. Tuhan boleh jadikan gitu, tak senang hati dia.
Awak tak cukup-cukup ke? Saya dah beli gelang, masih lagi nak tanya password. Tanya password je kan. Mahal password tu, sebab dapat tahu password tu hilang semua duit dalam tu kan. Anak pula belajar buat hack. Dia boleh hack kan? Telefon kita dia hack, dia tahu password kan. Sungguh pun boleh mencapai segenap perkara kebendaan dan kesedapan dunia kan, dengan dia, sebab pun tidak senang hati itu dengan kaya harta, kerana ia memberi bimbang. Tak senang sebab bimbang akan yang empunyanya, takut hilang, takut kurang. Seperti bimbang takut habis, bimbang dengan menambah-nambah, menukuk-nukuk, dan selagi banyak selagi sedap mahu ditambah, maka tidaklah lepas daripada bimbang hati. Takut kurang, pergi buat lagi bagi tambah, takut kurang, tambah lagi, tak ada rasa cukup. Takut akan binasa dan rugi, dan sebanyak mana datangnya sekalipun tiada rasa kaya harta, dan mahu dan tamak setiap waktu dengan sebabnya. Jadi tamak setiap waktu. Allah, kena penyakit ni tak senang gitu. Pantang dengar ada peluang keluar, pergi cari. Maka sudahlah jadi segala waktu itu habis diambil oleh berbimbang dengan dia. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita sambung hadis berikutnya, masih lagi tentang qanaah. Ada 3 hadis. Kita habis kat sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا رب. والحمد لله رب العالمين.